maju wawasan bangsa berilmu, saatkan impian menjadi nyata, menghulurkan tangan bantu membantu, menggenggam harapan gemetu cita, kita luruskan tujuan jalan hidupku, seimbang duniawi juga ukhrawi, citra kehidupan jiwa insani, saling bergandingan ke puncak jaya. Yayasan Faham, tangan perkasa, membina ekonomi anak bangsa. Yayasan Faham, siap siaga menggerak transformasi, bangsa berjaya, bangsa cemerlang, bangsa gemilang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang mengikuti live kita sekarang ini di Facebook dan YouTube Yayasan Faham. Saya harap semua sihat walafiat dan dalam keadaan sejahtera hendaknya. Saya Nasrul Hisham bin Abdul Hamid, moderator anda pada hari ini, pada malam ini. Dan ingat pada pesanan ni, yang penting jangan lupa untuk like, subscribe dan share platform medsos Yayasan Faham. Okay? Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah kurnianya dapat kita bersama buat kali kedua dalam slot Islami bersama Yayasan Faham pada malam ini. Selepas kali pertama kita bersiaran pada bulan lepas bersama dengan Piu Azman ataupun lebih dikenali dengan Cik Man. Sekali lagi untuk makluman semua, Yayasan Faham akan mengadakan program-program di platform digital kami secara konsisten, istiqamah dan berterusan bagi berkongsi perkembangan isu-isu semasa, pendidikan, keagamaan dan pelbagai perkongsian lain yang menarik pada setiap bulan sepanjang tahun 2022 ini, insya-Allah. Seterusnya, seperti yang kita tahu, pada hari semalam diumumkan keputusan SPM untuk tahun 2022 sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi berkesempatan dengan itu, tajuk yang kita pilih pada malam ini ialah mengenai SPM itu sendiri, dengan tajuk Kemana Selepas SPM, Akademik ataupun kemahiran. Itu tajuk yang kita pilih pada hari ini. Yang semalam mungkin berbeza pada hari ini, dengan kita tengok di televisyen, di media sosial dan sebagainya. Kita tengok ada yang suka, ada yang gembira, ada juga yang bersedih, ada yang tak rasa apa-apa, dan bermacam-macam lagi lah perasaan yang ada bila kita dapat lepas keputusan SPM ini. Jadi seperti yang kita tahu, kita tengok calon untuk, kalau kita tengok pada data ni, calon untuk yang mengambil SPM pada 2021 ini adalah seramai 382,156 orang. Ramai tu. Mana 300,000 lebih, mana di seluruh negara kita yang mengambil SPM untuk tahun 2021. Keputusannya dipelbagai tu, ada yang dapat semua A. Saya ada dapatan daripada pengumuman keputusan peperiksaan SPM pada 2021 daripada TV3 ni, pada terhadap pencapaian calon ni, kita ada yang semua A,
semua A, tak kira A plus, A atau A minus dan sebagainya. Ada yang juga yang pencapaian calon ni ada sekurang-kurangnya kepujian. Kepujian. Kemudian ada juga yang sekurang-kurangnya lulus. Ada juga sekurang-kurangnya gagal satu mata pelajaran. Ada juga yang semua G. Dan lain-lain kombinasi grade lah. Jadi hari ini kita nak bincangkan ke manakah arah tuju selepas SPM ini, sama ada nak memilih bidang akademik ataupun nak memilih dalam bidang kemahiran. Ini yang menjadi tanda tanya, ini persoalan pada ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri. Jadi kita nak merungkai berkenaan dengan isu ini. Jadi bersama-sama dengan kita ialah dua orang panel jemputan kita pada hari ini. Ya, saya perkenalkan iaitu Puan Hajah Faridah binti Muhammad Ali dari Bahagian Kaunseling dan Psikologi Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMP. Ni, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersama kita pada hari ini. Dan seorang lagi, ya, Encik Syarizan bin Samad, pengarah Pusat Kaunseling dan Kejaya Alumni JEPA UPNM. Jauh kita bersiaran pada hari ini di kediaman masing-masing, kan? Tahniah juga kepada Yayasan Pahang selaku tuan rumah pada program kita pada malam ini. Jadi adik-adik dan ibu bapa, para penonton Facebook Live dan YouTube Live kita pada hari ini, harapnya semoga program ini memberi manfaat, ya, kepada kita semua dan memberi banyak info macam mana kita nak menerobos pemikiran hari ini. Ya, berkenaan saya dah ulas tadi, ya, kepada dua orang ni, pada Puan Hajah Faridah dan Cik Syarizan. Tadi pelajar ni dia ada orang kata pencapaian berbeza ni, kan? Nak memilih akademik ke nak memilih kemahiran. Ini antara benda yang kita nak ulas, kita nak kupas pada malam ini. Jadi kita pergilah kepada soalan yang pertama untuk Puan Hajah Faridah. Seperti yang kita tahu hari semalam merupakan satu permulaan lah buat adik-adik kita yang dalam bidang sekolah menengah peringkat atas inilah, untuk meneruskan kehidupan mereka, untuk memilih bidang apa yang mereka nak pelajari. Maknanya keputusan semalam tu merupakan macam satu tiket lah untuk ke mana arah tuju mereka selepas ini. Jadi komen pertama Puan lah, suasana keputusan SPM yang diumumkan selepas 2 tahun ni. Dia orang ni belajar dalam fasa pandemik dengan online, tak online dan sebagainya, dengan keadaan kesusahan dan agak berbeza, ya, tak seperti yang macam sebelum-sebelum kita lah, senang kita lah. Ya, kita lah dulu ambil SPM macam mana, kan. Mungkin perasaan tu agak berbeza ataupun dia orang kata sesuatu benda yang baru jugalah, sebab menurut KBPM semalam tu adalah kohort pertama daripada KBSM kepada KSSM, kan. Maknanya ada perubahan jajaran kurikulum itu sendiri. Ini merupakan kohort yang pertama lah. Jadi apa komen Puan terhadap suasana dan keadaan kita pandemik dan sebagainya? Boleh sedikit, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Ni sahabat saya juga sebenarnya, kan. Okey. So bila tengok poster jadi orang kampung. Orang kampung tu. Formal sangat dia bercakap, kan, macam cakap orang KL. Dan ni dalam Yayasan Pahang, dia ada kena lewes sikit. Okey. Bukan jadinya terima kasih juga saya ucapkan terima kasihlah kepada Yayasan Pahang atas jemputan pada malam ni. Alhamdulillah, seperti yang dirancang, hari ni kita dapat bersiaran. Dan bila tadi moderator tanya saya tentang komen saya, kan, saya sebenarnya nak salute dengan anak-anak. Dia bukan adik-adik dah, Cik Nasrul. Ni dia para anak kita dah ni. Anak-anak SPM 2021 ni, saya kira mereka ni dia ada satu sejarah yang mereka takkan lupa dalam hidup mereka lah. Satunya sebab selain daripada mereka masuk masa tahun 2020 masa tingkatan 4, kita mula dengan pandemik, kan, PKP, COVID dan sebagainya. Lepas tu macam tadi tuan moderator kita pun ada sebut, kejap online, kejap face to face, kejap pergi sekolah, kejap duduk rumah, kan. Macam-macam. Maksudnya cabaran mereka ini, saya kira sebenarnya mereka ni anak-anak yang berhati wajar.
Maksudnya kata motivasi anak-anak SPM tahun 2021 ni adalah anak-anak yang bermotivasi tinggi. Sama ada motivasi secara intrinsik, secara dalaman, maupun maupun motivasi secara luaran. Maknanya peranan mak ayah, peranan sekolah dan sebagainya. Okey, jadi bila kita sebut SPM ni juga dia macam orang kata dia satu trend setiap kali apa jua keputusan peperiksaan, tak kisahlah SPM ke PMR ke ataupun dulu UPSR kan, sebab sekarang ni semua dah tak ada. Dia memang akan ada satu waktu semasa hari kejadian kita akan tengok di mana-mana platform media sosial ke maupun di televisyen dan sebagainya, di radio dan sebagainya, di paper dan sebagainya, orang akan bercerita tentang keputusan. Okey, jadi untuk anak-anak 2021 ni saya kira mereka ni adalah anak-anak yang tak kisah apa jua keputusan anda, sebenarnya anda sudah berjaya. Satu tiket anda dah lepas melepasi alam remaja dan kini sebenarnya ini adalah tiket yang anda perlukan untuk anda masuk ke alam dewasa. Jadi SPM 2021 untuk semua bukan calon lah, maknanya penerima ataupun kita panggil apa mereka yang menduduki SPM lah 2021 ni, bagi saya mereka adalah anak-anak yang kita patut raikan. Kita patut raikan sebab bukan mudah dengan sebagai grup pertama yang akan bertukar dari segi dia punya silibus dan sebagainya, lepas tu dengan keadaan suasana keliling. Dan yang saya ingat lagi mereka ni jugalah semasa dalam SPM tu terlibat ataupun terkena juga dengan wabak COVID kan. Ada kena kuarantin, ada yang orang kata terpaksa ambil exam tarikh yang berlainan kan. Dan ini sebenarnya bukan hanya menyukarkan mereka sebagai calon, begitu juga dengan guru-guru dan mereka-mereka yang terlibat dalam SPM itu sendiri. Jadi saya ucapkan syabaslah dan juga tahniah kepada semua yang terlibat. Tak kira siapa pun anda, sebenarnya kita telah berjaya mencipta satu sejarah untuk SPM pada tahun ini. Saya kira itu sajalah kot sikit dulu kan, dia punya bunga-bunga dulu. Okey, terima kasih kepada Puan Hajah, satu mukadimah yang menarik, yang orang kata cantik untuk kita teruskan kepada poin yang seterusnya. Jadi Encik Sarizan sendirilah, bagaimana pula ni kita tadi konteks mungkin dari sudut keibuan ni, mungkin kita tentu sudut kebapaan ni, seperti hari ni viral ni, keibuan ni, ibu ni memang selalu betul lah, yang perempuan ni memang kena selalu betul dan dia akan selalu menang lah. Ini yang biasa. Ya ini, tapi dari sudut ni bapa ni kita nak tengok juga ni, bapa ni macam mana Cik Sarizan menilai suasana, maknanya dari sudut keputusan SPM yang berlaku hari semalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Malam kita bersiaran yang bagi Tuan Nazrul selaku moderator yang bagi saya agak bergaya malam ni. Walaupun malam dia punya blaze tu tetap di belakang. Itu penting tu. Dengan kata orang kampung sama dengan Puan Faridah punya. Ya. Yang kedua, Puan Hajah Faridah, sahabat saya di UMP Negeri Pahang. Kami selalu bertemu dan banyak bincang khususnya isu pelajar, remaja sebagainya. Alhamdulillah dapat bertemu dalam program tu dia, Yayasan Pahang. Ucap terima kasih banyak Yayasan Pahang kerana sudi menjemput kami berdua, khususnya saya sendirilah, jauh buat kami. Saya bukan orang Pahang, Puan Faridah orang Pahang kan, orang Pahang je tu kan kata kan. Koi-koi lebih kurang macam tu lah kan. Bukan Pehet, Pahang. Oh Pahang, bukan Pehet. Oh Pahang. Okey. Kalau nak bercerita tentang anak-anak, bagi saya ucap pertama dia mukadimah hari ni ialah saya nak ucap tahniah kepada anak-anak. Ini yang bagi saya anak emas, yang bagi saya luar biasa. Cara pembelajaran yang amat berbeza, banyak cabaran dan sebagainya. Kalau tengok bukan sikit isunya yang kena COVID, orang kata yang kena COVID. Bila COVID contohnya duduk rumah, lepas tu yang waktu sebelum exam tu satu hal lah. Waktu exam satu hal, semasa exam tu cabaran tu. Tu lagilah examnya, dan tengok yang lain dah bersuria, dia masih lagi nak exam dan sebagainya. Itu dari segi emosi dia mungkin berlaku juga. Mungkin dari segi internet kat rumah tak sampai. Bagi saya dia orang adalah kumpulan yang pertama
tuition secara online. Saya nampak lagi kan, itu antara yang luar biasa yang bagi saya anak-anak ini telah laksanakan sesuatu yang different, yang terbaik. Dan saya ucap tahniah juga dan syabas kepada ibu bapa khususnya yang banyak support pada anak-anak bagi saya, sebab kita bersama, ayah, ibu dan juga anak-anak bersama untuk memastikan bahawa tak kira apa dua keputusan yang dicapai, yang penting SPM tu dapat dilaksanakan, dapat dijawab dengan baik. Soalan berkaitan dengan isu bapa, tu dia kan. Tadi saya tak nak sentuh tadi. Dia kata, Sunazul kata ibunya selalunya betul tidak, tu saya tak berani nak cakap kan. Nanti saya pun ada ibu kat rumah ni kan. Okay. Cuma nak tengok, kalau kita tengok, saya juga adalah, kita ada anak SPM, UPSR. Saya pun anak SPM dah ada seorang, ada dua orang. Dan bila kita tengok selalu pergi sekolah tu memang selalunya ayahnya tak ramai. Kan yang datang ibu-ibu je ramai, betul tak? Itu antara personality. Dan bukan maksud di situ ayahnya tak suka atau ayahnya macam tak berminat atau ayah tidak bertanggungjawab, tidak. Tetapi personality masing-masing ibu bapa dia ada personality masing-masing, tapi cuma kalau tengok ayah ni dia lebih kundang kan. Dia lebih redha kan, macam tu lebih kurang lah. Bukan nak kata yang bagus, tidak. Tetapi bagi saya itulah karakternya. Dan dalam diam-diam dia akan cuba mencari solusi yang terbaik untuk tindakan seterusnya, untuk membantu anak itu sama ada sejauh mana dia boleh menggerakkan anak dia yang tadi lah, sama ada dia belajar secara akademik atau mungkin dari kemahiran, ataupun mungkin sekarang ni kita tengok dia amat berbeza dengan watak different situasi sekarang ni yang mungkin bekerja mungkin adalah satu langkah juga yang terbaik mungkin waktu ini, dan mungkin dia ada proses yang lain. Itu mungkin mukadimah saya pada awal ini, Tuan Nazrul. Ya, itu tadi kupasan ataupun ulasan daripada seorang bapa yang dapat kilat. Tak berani juga nak mengatakan perempuan ni betul ke tak betul ke, tak apa, itu isu lain, tak apa. Kita berbalik pada isu kita pada hari ni. Mungkin soalan seterusnya ni akan lebih agak serius sikit lah, Puan Najah lebih agak serius, mungkin boleh merawat hati ke, memberi penawar ke kepada anak-anak pelajar ataupun ibu bapa yang mendengar kita pada hari ni. Kepada penonton-penonton yang berada dalam Facebook Live dan YouTube Live kita ni, harap boleh tanya soalan, boleh apa-apa tanya soalan saja di ruangan komen, soalan-soalan yang membina, soalan yang bernas, soalan yang boleh membantu anak-anak kita, yang boleh bantu ibu bapa juga dari sudut untuk menguruskan anak-anak kita selepas SPM ni. Merupakan satu benda yang urusan yang penting juga untuk kita orang kata adaptasikan dalam keadaan dan semasa pada hari ini. Okey, balik pula kepada tajuk kita, Puan Najah. Dari segi keputusan sudah diumumkan, ya. Agaknya apa perkara pertama yang perlu ni calon-calon ni yang semalam ni, saya ada banyak peringkat tadi kan. Apa calon-calon ni kena buat bagi memastikan hasil kerja keras mereka itu yang semalam tu terzahir, sama ada dia menepati jangkaan, memuaskan atau mengecewakan. Ini kita nak angkat ni, nak bagi macam mana nak refresh balik ni. Ini mungkin orang kata kata-kata hikmatnya kan, buah ajaibnya ada pada Puan Najah Faridah. Dipersilakan Puan Najah. Okey. Seperti yang kita tahu, semalam adalah tarikh yang diumumkan keputusan peperiksaan. Sebenarnya masa saat menunggu keputusan tu, sebenarnya debaran tu bukan hanya pada calon ataupun mereka yang menduduki SPM tu sendiri. Mak ayah dia pun sebenarnya berdebar kan. Kadang-kadang mak ayah tu lagi teruk berdebar daripada anak kan. Kadang-kadang anak dia buat relax je kan, mak ayah dia yang terlebih debar. Okey, tapi sebagai manusia normal, debaran itu adalah sesuatu yang bukanlah benda yang pelik. Bukanlah benda yang memalukan dan sebagainya. Jadi setelah kita terima keputusan peperiksaan itu, sebenarnya first yang kita perlu tanamkan dalam minda kita ataupun dalam hati kita adalah kesyukuran. Kesyukuran sebab tak kisahlah resultnya, keputusannya macam mana sekalipun, itu adalah hasil usaha kita. Okey, dan kadang-kadang kita kena faham bahawa kita usaha macam mana pun, kalau bukanlah keputusan yang kita impikan tu kita dapat, kita kena tengok orang kata apa, kalau orang putih kata apa, the silver behind the lining line, apa benda macam tu lah, lebih kurang kan, maknanya hikmah yang berlaku. Lebih kurang lah tu. Dia kalau spontan ni kan dia tak keluar benda kita nak sebut tu. Okay. Dia belum kedah cakap apa lagi. Jadinya first kita kena mulakan dengan rasa syukur. Syukur sebab alhamdulillah SPM maknanya satu, sebab kita kena faham setiap
mereka yang belajar di Malaysia ni, kebanyakan lah, bukanlah kata wajib kebanyakan kita ni secara umumnya memang akan ada sekurang-kurangnya SPM lah. Maknanya peperiksaan yang utama. Sebab kita kena faham bila kita pergi sekolah dia perlu ada satu pentafsiran nak menentukan kita punya keupayaan. Jadi SPM ni juga salah satu pentafsiran yang kita gunakan untuk melihat keupayaan pelajar tu sendiri. Jadi tanamkan rasa syukur sebab kita dah berjaya habiskan, walaupun dia perit, walaupun dia manis ke, dia pahit ke, dia perit ke apa, kita kena rasa syukur dan ucapkan tahniah kepada diri. Selalu orang yang selalu yang terjadi kan, tak kisahlah orang tu happy ke, orang tu sedih ke apa Cik Nasrul dengan Syai. Selalunya kita especially orang yang kecewa lah kan, dia akan menyalahkan diri dan sebagainya. Tapi kita lupa sebenarnya kita kena appreciate diri kita. Kita kena ucap tahniah pada diri kita sebab kita yang tahu apa yang kita buat. Kita yang tahu apa yang kita dah usahakan. Jadi bila kita dah rasa syukur, kita dah ucap tahniah pada diri, ini adalah masa untuk kita reflect balik. Okay, sebab tu kalau ingat kebanyakan anak-anak ni, mereka ni sistem kita sekarang ni kan dia orang dah isi UPU sebelum menggunakan dia punya trial tu kan dia dah isi. Dia dah isi. Dan kita faham juga sebenarnya ramai saya berdasarkan pengalaman saya sebagai kaunselor di universiti, ramai anak-anak kita especially yang berada di sekolah menengah, form 5, form 6 kan, mereka sebenarnya masih keliru. Mereka kadang-kadang tak tahu mereka ni minat apa, nak jadi apa. Dia tak ada apa yang dalam fikiran dia. Dia hanya nampak selepas ni nak jadi apa. Dia tak fikirlah, tak ramai macam tu. Ataupun kadang-kadang kesian anak-anak kita ni impian ataupun cita-citanya sangat terpisah ataupun tersasar daripada bidang yang dia ambil semasa dalam alam persekolahan. Okey, jadi ini adalah masa untuk kita reflect balik. Okey, kita tengok balik keupayaan kita. Mungkin ada setengah-setengahnya dia merasakan, saya masih lagi bermotivasi, saya masih lagi semangat saya nak pergi belajar. Okay, jadi refleksi semula dan dalam masa yang sama juga saya kira sebenarnya program hari ini sebenarnya bukan hanya kita mensasarkan kepada anak-anak yang menduduki peperiksaan tahun lepas, maksudnya saya 2021, tapi sebenarnya juga kepada anak-anak yang bakal menghadapi SPM. Maksudnya berdasarkan pengalaman kakak-kakak, abang-abang ni, sebenarnya ini adalah waktu yang terbaik untuk mereka dapatkan momentum, semangat tengok orang yang dapat berapa AA tu ke kan. So dia boleh ambil gambar tu bagi semangat, bagi semangat pada diri. Untuk mereka yang dapat result ni pula sebenarnya mereka juga boleh dapatkan semangat tu bukanlah kata on the spot kita tahu kita kena raikan emosi kita. Okay, kalau kita sedih, kalau rasa nak menangis. Kalau kita happy, kita rasa nak buat apa, buat, tapi jangan keterlaluan. Sebab bila keterlaluan ni bahayanya adalah di belakang hari. Jadi kemudian kita kena tengok juga macam saya kata tadi lah, berdasarkan apa yang kita dapat, keputusan yang kita dapat tu, kita kena tengok juga minat kita. Okay, sebab minat ni sebenarnya akan mempengaruhi kita punya motivasi untuk kita belajar. Ramai pelajar-pelajar kita ni kadang-kadang mereka minat satu bidang tu tapi dari segi keputusan peperiksaan tidak melayakkan mereka. Sebab kita kena faham UPU ni dia adalah sistem. Okay, dia bukanlah maknanya manusia yang aturkan, dia sistem. Jadi kadang-kadang ada setengah-setengahnya mereka yang dari aliran sains tapi minatnya adalah lebih mendalam kepada yang bukan aliran sains. Jadi benda macam tu sebenarnya saya secara terbuka sebenarnya ingin merayu kepada adik-adik semua, anak-anak semua, cari mereka yang berpengalaman. Macam di sekolah kita ada kaunselor, okey, kita juga ada guru-guru pakar bidang dan sebagainya. Jumpa dan dapatkan pandangan sebelum memilih. Sebab ada setengah Cik Nasrul, kalau saya tadi jumpa dekat UMP tu sendiri, kadang-kadang setengah pelajar dia kata apa, Puan, 8 pilihan yang saya letak tu semua saya tak dapat. Saya dapat bidang ni. Jadi saya daftar. Bila daftar dia rasa tak boleh pergi. Kan? Jadi saya tak langsung sebenarnya yang saya sedihnya sebenarnya bila mereka daftar dan kemudian dah penghujung satu semester itu baru realize, baru sedar yang ini adalah bukan minat mereka. Jadi sebenarnya dia ada sedikit kerugian di situ. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya dia sedar lebih awal berbanding dengan kalau dah tahun 4 baru kata ni bukan bidang saya dan sebagainya lah. Jadi untuk anak-anak yang rasa kecewa,
Sebenarnya kena faham SPM ni bukanlah penamat dia. Okey, ini adalah satu tiket untuk anda teruskan perjalanan anda masih jauh. Anda masih muda, macam-macam lagi anda boleh explore, macam-macam lagi benda ataupun bidang yang anda boleh ceburi di luar sana. Okey, jadi SPM ni adalah sebagai satu tiket ataupun satu batu loncatan untuk mendorong anda. Jadi bila kita tahu kita punya minat, bila kita tahu kita punya keupayaan, bila kita tahu kita kenal diri kita, kita ni orang yang macam mana kan. Macam saya, sebab saya memang orang kata personality saya dengan kerjaya saya ni dia sesuai lah, dia match. Jadi alhamdulillah lah, tak ada masalah. Tapi mungkin untuk ada setengah-setengah pelajar ni dia ada sedikit kekeliruan dari segi apa bidang kerja yang dia suka tu dengan sifat diri dia. Jadi yang ini sila dapatkan bantuan daripada mereka yang profesional, mereka yang pakar, supaya anda tidak tersalah pilih, dan ini akan merugikanlah masa, tenaga, duit dan sebagainya. Jadi saya harap masa yang diberikan, sebab tak salah saya 21 Jun UPU akan dibuka semula. Jadi waktu yang ada ni tempoh bertenang lah kiranya sekarang ni dah dapat result, tempoh bertenang untuk susun balik, untuk fikirkan balik kan. Dan aku kata apa, nilai balik bidang yang anda pilih semasa menggunakan trial result tu, adakah dia bersamaan dengan apa yang anda dapat dalam keputusan yang sebenar. Jadi supaya anda tidak rasa menyesal dan sebagainya lah dengan pilihan yang dibuat. Macam itulah lebih kurangnya. Itu ada lagi banyak, itu je. Saya terkesima dengan orang yang cakap. Sebab tengah menak aku dari sudut tadi disebut bila dah dapat result, kita ni ada UPU kan, kita kena kemaskini. Adik-adik kena ingat ni, penonton-penonton, lepas kita menggunakan UPU bukan dibuat secara bukannya manusia yang buat. Jadi untuk buat kemaskini tu kena fikirlah ni, memang tu tempoh bertenang yang kita kena ambil masa lah dari sudut ibu bapa dan juga adik-adik pelajar itu sendiri. Sebelum saya pergi Cik Nasir, sekejap. Bila cakap pasal tu juga, sebenarnya saya nak mengingatkanlah kepada anak-anak kita ni kan, bila semasa membuat pilihan itu silalah berbincang. Dia ada setengah-setengah pihak ni sebenarnya kadang-kadang mak ayah yang pilih. Mak ayah yang letakkan kan. Mak ayah yang letakkan anak pergi belajar. Itu ada juga. Ada setengahnya pula anak-anak pakai pilih je. Anak-anak pakai pilih je, kemudian bila dapat tawaran dia kata ini bukan yang saya minta, sebab dia tak berbincang. Jadi masa tempoh bertenang ni silalah berbincang dengan ibu bapa, sebab sekarang ni Cik Nasrul tahun 2022 ni saya kira sebenarnya peluang belajar tu terlalu banyak maknanya orang masuk universiti ni boleh katakan setiap rumah dah ada dah. Tak macam zaman kita dulu-dulu, kalau dapat result SPM kan, dapat masuk universiti ni buat kenduri besar kan. Orang kampung suka, seronok sebab ada wakil kampung masuk universiti. Tapi zaman sekarang ni benda tu bukanlah satu yang orang kata, bukanlah kata tak bangga, tapi maknanya setiap ahli keluarga tu kebanyakannya ada wakil mereka yang dah masuk ke universiti. Jadi tanyalah orang-orang yang pernah melalui zaman-zaman tu, dapatkan nasihat kan. Jangan kata apa, senyap, jangan simpan kan. Tanya pandangan. Banyak pilihan, dan pula sekarang ni zaman teknologi semua di hujung jari. Kita dulu nak kena cari kan. Nak kena cari, nak kena pergi kata tak boleh lah macam sekarang. Sekarang ni semua benda tanya pakcik Google dapat kan. WhatsApp apa semua sekarang berhubung pun senang dengan kaunselor ke, dengan senang kan, melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Capaian tu mudah. Tu untungnya adik-adik pada zaman kita orang dulu tadilah tak ada UPU lah kan, semua borang kena beli. Betul kan. Ni Cik Zazan semua borang kena beli. Politeknik kena beli, nak masuk ITM kena beli, nak masuk matrik kena beli dan sebagainya. Tapi adik-adik sekarang sangat beruntung. Jadi gunakanlah, manfaatlah keberuntungan tu demi masa depan adik-adik. Sebelum saya nak pergi pada soalan pada Encik Syarizan ni, saya ada stok kan, zaman stalker ni, zaman stok daripada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian USM. Sebenarnya Dr. Siva ni antara idola saya lah dalam bidang mengupas isu politik dan isu semasa. Saya terbaca semalam lah status dia, saya rasa ni ada dekat dengan kita, dekat dengan adik-adik ni.
Kata hari ni status dia dekat Facebook saya kutip. Kena mention tu, kena beritahu. Hari ini keputusan peperiksaan SPM diumumkan semalam lah. Ada ibu bapa yang gembira, ada yang kecewa dan ada yang tidak ambil tahu. Percayalah, ini barangkali permulaan untuk sesetengah pelajar walaupun ia boleh menjadi penghujung jika tidak berhati-hati. Kita kata permulaan, tetapi kalau kita tak hati-hati mungkin boleh jadi penghujung katanya. Ini dia saya. Dia kata, saya pelajar yang gagal SPM. Dia lah, bukan saya. Saya pelajar yang gagal SPM. Tetapi itu menjadi titik permulaan untuk kejayaan demi kejayaan. Yakinlah, ini bukan garis tamat. Dari seorang yang dianggap gagal dan disindir, saya menjadi terbaik di STPM dan di Universiti Malaya, UM. Dari F, segalanya bertukar menjadi A. Ya, A. Percaya pada diri sendiri. Sayangi keluarga dan biarkanlah pencaci kita. Kita akan jadi juara. Jangan putus asa. Perjuangan ini belum selesai, dia kata. Jika bukan sekarang, bila? Ini sesuai sangat dengan apa yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi, Encik Syarizan ni baru pergi pada soalan. Jadi dalam zaman media sosial ni, kita dapat lihat memang orang berkongsi kegembiraan. Memanglah kalau di media sosial jaranglah orang berkongsi kedukaan dan kekecewaan tu, semua nak tunjuk kegembiraan. Jadi macam manalah kita ni ibu bapa terutamanya dan juga anak-anak itu sendirilah bila tahu dapat keputusan. Yalah, kalau gembira tu of course kita akan tunjuk dan sebagainya lah. Pada yang kurang tu macam mana kita nak menanganinya. Benda ni dah berkait dengan media sosial yang ada pada hari ni. Kan semua benda ada dekat ujung jari dan sebagainya. Jadi orang kata bukanlah satu ancaman tapi menggugat jugalah kan. Macam kita pun rasa berdebar jugalah bila tengok anak kusuk macam mana ni kita mungkinlah kita dah ada perbandingan di hujungnya nanti. Jadi silakan. Terima kasih Nazrul. Saya sendiri seronok bila dengar ungkapan daripada Prof tadi berkaitan dengan permulaan dan pengakhiran kan. Memanglah tak dinafikan bahawa sebenarnya SPM memang satu tempat ataupun satu titik untuk kata orang pun segalanya bermula untuk lebih bagus lagi. Kan? Contoh kalau kita sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita sejauh mana kita dapat degree ke, nak kerja ke sebagainya pun, kadang dekat dengan refer SPM tu berapa dapat. Itu antara kita kena tengok juga tu. Tetapi kena ingat bahawa itu tak betul. Kita percaya itu adalah satu benda yang betul, perkara yang benar, tak dinafikan. Tetapi kena ingat bahawa banyak lagi peluang-peluang ataupun pergerakan yang kita nak bermula. Kalau kita tengok mungkin Faridah di universiti, saya pun di universiti, kita ramai anak-anak kita masuk universiti, kita percaya sekarang ni berkatakan betul, Faridah kata ramai masuk universiti kan. Kalau tak dapat degree masuk diploma tu pula bukan hanya di universiti awam, dia ada di politeknik, dia ada di college community, dia ada. Dulu community tak ada, diploma sekarang dah ada dah. Banyak sangat ruang-ruang peluang-peluang yang ada. Betul dulu nak masuk universiti, kalau masuk universiti memang satu kampung, tu dia hantar dengan bas contohnya. Tapi sekarang ni tak. Universiti dah kata hantar satu kereta je lebih. Nanti sesak universiti. Gitu kan. Dapat masa COVID itu lagi dahsyat. Hantar saja. Lepas tu mak ayah boleh balik. masa COVID. Okay? Itu lagi dahsyat lah. Baldi ke apa kau angkat sendiri dia tu kan. Okay. Isu sekarang ni kalau kita tengok bukan isu lah, tapi trend sekarang bila kata dulu bila kata dapat SPM hanya kita nak tengok orang cemerlang ke 9A dapat A, tengok kan tunggu pukul 8 malam nanti kan. Berita keluar, tengoklah anak siapa masuk TV kan. Dia akan umumkan the best student national, the best student negeri kan. Macam tu lah lebih kurang. 9A berapa jumlah ramai dan sebagainya itu yang. Tapi sekarang ni tak. Kan, mungkin dari pukul 10 result keluar di sekolah, pukul 9.45 dah tahu dah contoh. Kan, sebabnya kenapa? Sebab dia dapat tahu secara atas talian sekarang ni. Maksudnya tak perlu ada yang mungkin parent boleh pergi ke sekolah atau juga mungkin secara atas talian. Tapi kalau kita nak raikan, pergi sekolah lah, nampak lagi meriah, dapat anak-anak ni dah lama tak jumpa kawan, dia pun seronok untuk bertemu dan sebagainya. Dan saya suka melihat contohnya, kalau kita lihat kan, memang tak salah untuk meraikan. Kita tak salah. Memang patut, wajib kita raikan sebab penat, bukan tak penat anak-anak kena penat belajar sebagainya. Dan yang kita lihat tadi bahawa dalam proses COVID-nya sebagainya tadi, masa cara pembelajaran tu berbeza dengan keadaan sebelumnya. Dan bagi saya memang lelah dan segala-galanya lah. Dan satu lagi ialah kalau tengok tahun ni pula dia punya KSSR, maksudnya dari segi konsep ataupun dari segi pembelajaran tu berbeza. Ujian berbeza.
Dia katakan kat SPM tu, saya ingat kalau katalah saya mungkin, Faridah mungkin saya pun tak mampu matematik dan sebagainya. Mungkin saya ingat tak tahulah lulus lidah Allah alam kan. Tetapi itulah anak-anak kita yang bagi saya cemerlang dapat A+ tu. Memang hebatlah, luar biasa kan. Itu yang saya kata wajib dan mesti diraikan. Saya bila berlaku, mungkin Faridah pun ramai juga mak ayah. Tapi saya bila sebut tadi ayah ke mak, sebenarnya mak lebih excited lah. Sebab saya dalam selepas saja pukul 10-11 tu, itu dia. Parent banyak yang call sebagainya. Banyaknya ialah mak lah. Mak je call. Tanya nak masuk UPNM macam mana kan. Apa syarat utama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat. Macam mana dah. Dan ada juga contoh nak masuk asasi macam mana sebagainya. Yang kita beritahu lah. Cuma saya nasihatkan dengan parent sebagainya. Pertama ialah betul tadi. Saya setuju itu waktu bertenang. Itu sebab saya setuju cantik KPT melaksanakan sistem tu waktu sekarang ialah bertenang. Maksudnya jangan kecoh-kecoh, buka-buka dulu, duduk rehat dulu, bincang elok-elok, duduk. Tapi yang paling penting bagi saya cakap dengan parents, saya kata no, tak kira anak dapat apa-apa markah ke A ke B ke berapa banyak A sebagainya, yang penting dia dah lepas satu proses untuk mengambil satu pentaksiran. Bukan senang. Kalau saya pun saya tak mampu, Faridah pun kita tak mampu. Mungkin Nazrul pun mungkin okey lah, muda sikit kan. Kami ni mungkin dewasa sikit lah. Siapa nak Faridah? Supaya. Nampak muda. Tak, dia biasalah counsel dia selalu macam tu, bagi inspiration kepada orang katanya. Okey, berbalik pada tadi. Maksudnya saya cakap dengan parents kita malam ni bawa anak-anak ni pergi jalan makan contohnya. Raikan kan. Bagi raikan, dan kalau boleh esok pagi surprisekan bagi special contoh tiba-tiba ada orang ting tong keluar belon besar kan. Dalam belon ada belon contohnya, itulah sekarang ni kan. Dulu zaman saya tak ada tu, belon besar satu je lah, tapi sekarang ni zaman dalam belon ada belon, belakang tu ada tulis happy birthday ke apa whatever lah. Itu yang berlaku lah. Ataupun mungkin itu mahal, mungkin kita bagi apa yang patut. Yang penting mengikut apa yang kita mampu. Yang penting adalah penghargaan pada anak-anak tersebut. Itu yang penting. Dan makan pun tak kisah. Mungkin kalau tak pergi kedai tak boleh, mungkin order sate ke whatever sebagainya. At least kat rumah, at least bersyukur. Tadi saya suka, jadi Faridah kata bersyukur dengan apa yang ada. Kita kena ingat, ibu bapa saya yakin, saya tahu, macam saya pun saya tahu kemampuan anak. Kita jangan terlalu sangat terlampau menaruh harapan tinggi menggunung kan. Dah tahu anak tu itu kemampuannya, maka kita mengharapkan dia boleh jadi magic contohnya kan. Dia tak akan jadi magic kan, dia tak akan magic. Dia Allah Ta'ala tu Tuhan dah tentukan inilah rezeki dia, inilah potensi dia, inilah kekuatan dia. Dan itulah yang dia akan laksanakan. Dan percayalah bahawa rezeki masing-masing ada dan benda tu akan dilaksanakan sebaik mungkin. Dan saya yakin sebagai ibu bapa, saya kata tadi bahawa kita boleh meraihkan tetapi janganlah terlalu lah. Sebab kena ingat bahawa sebelah-sebelah kita, bukan ada jiran, depan-depan kita jiran, kawan kita, saudara kita sebagainya. Mungkin ada juga yang ambil SPM, dan dalam hidup kita bukan semua orang boleh menang. Contoh macam Malaysia lawan dengan Bangladesh kan. Walaupun Bangladesh tak ramai tapi Malaysia menang contohnya. Harapan dia nak menang juga, tapi pasti dalam situasi itu mesti ada menang dan kalah. Mungkin ada seri tetapi jarang juga seri. Banyak soalan ialah menang dan kalah. Ataupun mungkin kita berpasangan, contohnya ada hidup ada mati kan. Yang besar macam saya sikit, ada yang kecil sikit contohnya kan. Yang comel dengan yang macam tu lebih kurang dia ada pasangan, tapi yang cemerlang dan kurang cemerlang. Ini yang berlaku, dan inilah situasi dalam keadaan kita. Dia kena ingat bahawa bila berlaku mungkin anak kita cemerlang waktu ini, mungkin boleh raikan tetapi kita cuba try the best untuk tidak terlalu sangatlah. Dan saya yakin Facebook, Instagram ada satu media yang bagi saya seronok untuk kita bercerita dengan orang kan. Tapi tak salah, boleh, tetapi dengan cara kaedah yang terbaik lah. Itu yang kita mungkin sebagai manusia cuba bersama-sama untuk memberikan satu impak yang baik pada kita. Yang saya lihat juga macam dulu, saya ingat lagi di sekolah pun saya rasa telah melaksanakan perkara yang bagus. Dulu saya ingat lagi masa sekolah dulu, bila anak dapat result A, banyak A sebagainya, maka dia naik ataupun tadrai kan sebagainya, sampai budak-budak yang lain tu tunggu-tunggu bila result aku nak sampai ni contohnya kan. Itu berlaku juga. Tetapi alhamdulillah Kementerian dan Statistik dulu dah keluarkan satu perkeliling bahawa tidak ada meraihkan, bukan meraihkan, maksud boleh meraihkan, tidak terlalu meraihkan anak-anak sampai yang lain tu macam menunggu bila aku jadi result nak keluar. Dia tak tahu kan, 6A 5A tak raih sangat, tapi yang 9A plus whatever sebagainya dia nak ikan. Sampai budak tu tunggu-tunggu. Mana ni? Itu antara berlaku lah. Itu sebab bila kita buat sesuatu yang secara sederhana, kita meraihkan, kita cuba memberikan suatu kesempurnaan pada semua orang. Itu paling penting lah bagi saya. Dan secara kesimpulannya bagi saya ialah dalam kita meraihkan tu, kita kena faham bahawa di belakang kita, di depan kita, di bawah kita, di atas kita ada orang-orang lain yang mungkin
waktu kita meraihkan, dia mungkin meraihkan ataupun memberikan satu impak diri yang tak cantik, mungkin kekurangan. Saya tak suka seronok guna yang kata result yang tak bagus, tapi mungkin result yang kurang baik, kurang yang cantik sebagainya kan. Itu saya suka punya sebab saya lihat kalau kita lihat di peringkat universiti, ada juga kes-kes pelajar-pelajar yang dapat 9A straight contohnya, 8A straight, tapi bila result masuk dalam akademik di universiti, tiba-tiba tahun pertama, tahun dua dah fail dan sebagainya. Dan banyaklah kami sebagai kaunselor, itulah yang selalu kami hadapi. Tapi anak-anak yang dapat 4A, 5A ni, dia survive. Sebab apa? Sebab dia walaupun tak cemerlang, tetapi dia ada kekuatan dalam untuk mengurus. Sebab berbeza. Di sekolah, cara belajar berbeza, di sini cara berbeza. Dan dia dapat adapt bagaimana mengurus pembelajaran akademik dan juga sasiah kehidupan dia dalam kampus. Yang ini yang saya katakan bahawa dalam proses kita mengajar anak-anak ini, kita perlu faham bahawa yang penting ialah bagaimana kita nak ajar dia survival dalam mengurus erti kehidupan dia. Dan yang paling penting ialah bila dia pergi ke Menara Gading nanti, tak kira Menara Gading itu sama di universiti ke, di IPT di College Community ke, bagi saya semua. Dia di peringkat KPT dia dah panggil dah semua IPT. You duduk di College Community pun IPT, you duduk Politeknik pun IPT, semua IPT. Maksud di situ, itulah proses yang you belajar. Dan bagi saya peluang untuk belajar meningkat pasti ada. Betul, saya setuju Prof kata tadi bahawa kalau kata dia fail kali pertama tak apa. Sebab dia akan lebih cemerlang, faham, dan insya-Allah satu hari nanti dia akan lebih jadi baik lagi, insya-Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih pada Cik Zarizan, ya. Betul apa yang Cik Zarizan katakan tadi, ya. Maknanya kita meraihkan dalam kesyukuran, dalam masa yang sama kita memastikan juga supaya keraian itu mungkin juga tidak berlebih-lebih. Tapi lah dalam keadaan media sosial pada hari ini, persepsi itu terpulang kepada orang yang melihat. Kita tak boleh nak set persepsi yang orang lihat pada kita. Sekali lagi saya wawarkan juga kepada penonton untuk bertanya soalan di ruangan komen. Ya, sila tanya soalan, boleh type soalan di ruangan komen dan insya-Allah mana-mana soalan yang terpilih itu kita akan naikkan di kita punya skrin. Itu ada yang pertama tu. Daripada Mariam Madris, terima kasih Puan. Anak saya pun tak tahu minat dan hala tuju dia. Saya sendiri tak berani nak beri cadangan dan pandangan kerana saya sendiri negara orang yang biasa sahaja, bimbang tersalah pilih. Mungkin tadi kita dah ulas. Siapa nak terus respon boleh je Puan Najah sebelum kita ke soalan kita yang seterusnya ni. Seronok juga kalau orang tanya ni. Silakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya Puan Maria. Sebenarnya bila anak tak tahu minat dan hala tuju dia, kadang-kadang ada beberapa faktor lah. Satu, mungkin di kalangan ahli keluarga ataupun mereka yang sekeliling dia tu mungkin tidak ada idea ataupun orang kata pengalaman. Tapi sebenarnya Puan, kesedaran yang Puan ada bila Puan tahu yang Puan tak mampu nak membantu anak, sebenarnya Puan boleh bantu dengan cara boleh rujukkan anak ni kepada kaunselor di sekolah lah. Okey, selain daripada tu Puan juga boleh bertanya, sebab kita sekarang kita ada banyak platform yang kita boleh mendekati kaunselor-kaunselor. Kita ada banyak kaunselor, kita ada kaunselor di universiti, kita ada kaunselor di politeknik dan sebagainya. Sebenarnya Puan boleh gunakan pelbagai platform untuk Puan bertanya, membantu anak tu. Tapi yang paling penting sebenarnya Puan kena pastikan anak tu berdasarkan keputusan peperiksaan yang dia dapat tu, apa yang dia mahu sebenarnya. Maksudnya adakah dia rasa dia masih, sebab ada setengah anak-anak kita Nasrul, dia sampai setahap bila selepas peperiksaan ni dia rasa macam seolah dia dah ada beban di atas kepala ni, macam orang kata pada batu ni dia dah terlepas. Jadi dia rasa macam dia nak rehat dulu. Ada setengah-setengah anak yang begitu. Dan pula dengan pandemik dan sebagainya ni kan, jadi ada setengah-setengah anak, kita tak heran mungkin ada anak-anak yang dia rasa, mak boleh tak saya nak rehat dulu. Kan, jadi kita jangan terus memaksa jadi kalau kata macam anak Puan Bariah tadi yang dia pun tak tahu nak ke mana, dia tak tahu minat apa dan sebagainya, kita ada banyak platform. Kita boleh tengok melalui website universiti, website politeknik, even website KPT. Semua maklumat-maklumat tu sebenarnya Puan boleh cari dan Puan boleh cadangkan kepada dia. Dan kadang-kadang juga sebenarnya bila kita kata keputusan peperiksaan bukan hanya belajar ke universiti, sebenarnya kita ada banyak tempat belajar.
Okay, kita ada college, kita ada untuk kemahiran, okay, kita ada IKBN, kita ada IKM dan sebagainya lah, macam-macam. Tapi kita kena tengok pada anak tu apa yang orang kata dia minat. Minat ni sebenarnya kadang-kadang sebenarnya kita kena faham begini Satu minat adalah berdasarkan kita punya hobi. Kita suka apa? Ada orang dia suka, kita tahulah kalau remaja kita sekarang ni sebenarnya dia punya keutamaan adalah gadget lah. Gadget ni ni keutamaan dia. Okey, jadi bila dia suka tu, dia nak tak dengan apa yang dia suka itu boleh menghasilkan sesuatu mungkin duit ataupun beri manfaat kepada dia. Jadi kat situlah sebenarnya kita masuk jarum, kita kata okey, kalau awak betul-betul nak, okey, awak kena pergi belajar dulu supaya awak lebih faham. Awak lebih mahir dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau puan tak dapat nak tolong sebab mungkin puan tak ada ilmu, tak ada masalah, puan boleh rujuk kepada mereka-mereka yang sedia membantu di luar sana. Itu saya punya komen lah untuk soalan Puan Bariah tadi. Semoga Puan Bariah dapat sedikit boleh beri pertolongan lah pada Puan Bariah dari segi idea mungkin lepas-lepas ni bergaya nak menyelesaikan masalah anak yang tak tahu nak milih. Dah mula dah cakap kan, mana dari sudut tu pada kita agak membantu. Sangat bermanfaat. Semoga manfaat program kita pada hari ni. Dan nak beritahu juga ni, ada kawan saya maklumkan ni, dia kata Nasrul, ada budak Mak Tafiz ni dia faham MTNP ni kan, melihat ramai-ramai ni pada adik-adik yang lihat tengok ramai budak form 5 dia kata tengah tengok kita ni. Dan ni adik-adik perancangan tu sebab hidup ni memang kena plan, do, check and action. Itu ISO lah. Mana kita kena merancang awal lah. Terima kasih kepada adik-adik yang Tingkatan 5 yang sedang menonton kita pada hari ni dan siapa-siapa saja yang menonton kita pada hari ni. Pada Puan Najah Faridah lah kita nak tengok dari segi cabaran dan perspektif pelajar pada hari ni amat berbeza lah. Dengan kita dahululah, sebabnya dia kata sekarang kalau tak ada sijil pun, tak masuk U pun, tak sambung belajar pun boleh berjaya, dia kata kan. Jadi bagaimana kita nak menangani pandangan yang sebegini? Dia kata berniaga online pun banyak duit katanya. Kita memang banyak terpengaruh ni dengan unsur-unsur yang ada pada hari ni. Tak nak sebut nama lah, tak boleh sebut kan, kena samai. Jadi dari sudut ni ramai yang menjadikan mereka ikon atau idola. Dan satu lagi yang dalam perbincangan kita orang juga yang dipanggil gig ekonomi. Gig ekonomi ataupun kerja yang ni lah kan, yang kita dapat RM4,000 dan RM3,000 sebulan dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengimbangi pandangan ini di antara menuntut belajar tu, menuntut ilmu itu sendiri, dan dalam masa yang sama boleh memberi kerjaya dan boleh memberi kejayaan kepada kita. Jadi kat mana tu kita nak sentuh dia orang ni? Kat mana pointnya? Silakan Puan. Okey. Bila saya pun banyak jumpa juga benda ni sebenarnya dekat UMP sendiri pun saya ada jumpa pelajar-pelajar yang dia kata apa yang saya belajar ni sebenarnya belum tentu apa yang saya akan kerja nanti. Jadi dia kata baik saya buat apa yang saya boleh dapat duit sekarang. Okay, tapi kita kena faham especially untuk umat Islam lah Islam pun dah cakap ataupun memang ini nak cakap bahasa Arab sikit lah Nasrul. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu itu adalah satu fardu kepada semua muslim. Okay, maksudnya dekat sini selagi kita hidup sebenarnya setiap hari kita belajar. Okay, jadi bila ada setengah pandangan yang mengatakan tinggi-tinggi dan sebagainya, bagi saya itu tak menyokong ataupun sebenarnya tak faham tentang ilmu tu sendiri. Okey, sebab kita kena faham masuk universiti sebenarnya bukan hanya awak belajar apa yang awak belajar dalam bidang awak. Sebenarnya awak tengah belajar tentang hidup. Okey, jadi semua perkara ataupun semua benda dalam kehidupan kita ni kita perlu ilmu. Kalau kita nak bandingkan orang yang bisnes, okey mungkinlah ada banyaklah kita ikon-ikon kita kan yang mungkin dia tidak menyambung pelajaran tapi dia kaya dan sebagainya. Tapi kita kena faham sebelum jadi kaya apa yang berlaku pada dia. Dia belajar. Tapi mungkin cara belajar dia itu sama ada secara formal ataupun tidak formal. Tapi konsep yang sebenarnya adalah belajar. Jadi sebenarnya
nak buat apa pun, nak cari duit mana pun, sebenarnya semua kena belajar. Tak ada orang yang tiba-tiba pandai, tak ada orang tiba-tiba kaya, kan? Tak ada istilah tiba-tiba sebenarnya. Apa jua yang kita buat dalam hidup kita ni sebenarnya dia mesti ada usaha, dia mesti ada jerit perih dan sebagainya. Okay, jadi semua peringkat manusia ini sebenarnya memang perlukan pembelajaran. Tetapi saya nak ingatkan pada adik-adik semua, yang ini saya selalu cakap juga dengan pelajar saya. Bila anda belajar di universiti, betul 10% ataupun kurang pada 10% sebenarnya apa yang kita belajar di universiti itu yang kita gunakan di masa kerja kita. Tapi 90% sebenarnya yang kita gunakan di tempat kerja kita nanti adalah berdasarkan pengalaman hidup kita di universiti. Kita belajar bermasyarakat di situ. Kita belajar macam mana nak menangani nak meningkatkan kerjasama, macam mana nak meningkatkan kemahiran komunikasi dan sebagainya. Dan itu semuanya adalah ilmu yang kadang-kadang mungkin dia tidak ditulis tetapi sebenarnya kita dapat melalui pengalaman. Jadi tak salah kalau ada pemikiran kata tak payah belajar lah, boleh buat bisnes online dan sebagainya. Tapi kita kena faham dek, kalau semua orang lah buat benda yang sama dek, awak rasa lah kan apa yang akan jadi pada akan datang kita punya apa yang akan jadi pada masyarakat kita pada masa depan. Kita tahu daripada dulu lagi macam mana terbentuknya sistem peperiksaan itu pun kalau kita belajar tamadun pun sebenarnya membentuk masyarakat yang maju. Okey, jadi sebenarnya bila anda pelajar di universiti, sebenarnya di situ juga sebenarnya anda akan dapat banyak peluang. Okey, dan saya selalu pesan dekat pelajar saya kata kerajaan kita ni sebenarnya dia sangat baik, dia ada bagi macam-macam dana kepada mereka-mereka lulusan diploma dan sebagainya untuk nak membantu mereka-mereka ini mendapatkan kerjaya dan menikmati apa usaha yang mereka ada. Jadi kalau nak kata kalau tak payah belajar tapi nak kaya, bagi saya itu satu benda yang tak patut ada dalam pemikiran kita. Seorang chef contoh macam chef Wan dan sebagainya, cuba tengok macam mana dia melalui hidup dia. Dia tidak melalui tiba-tiba je dia kaya, tiba-tiba dia pandai memasak, tiba-tiba dia dapat dalam mimpi, ilham dan sebagainya. Dia ada fasa-fasa yang dia kena belajar dan dia masuk pelbagai kemahiran untuk meningkatkan skill dan kemahiran diri dia. Begitu juga orang bisnes. Kita nampak yang manis, kita nampak yang depan. Kita nampak orang ni kaya, orang ni banyak harta, orang ni ada kereta banyak, rumah besar, duit berkepuk-kepuk. Tapi kita tak tahu sebenarnya macam mana kehidupan dia sebelum dia ada kepuk-kepuk duit tu. Macam mana dia lalui hidup dia. Dan benda tu sebenarnya adalah satu proses belajar. Jadi sebenarnya bila adik-adik memilih untuk belajar, kenapa masa muda ni kita galakkan belajar? Sebab kita kena faham dari segi konsep otak kita. Sebab bila kita muda ni sebenarnya otak kita ni masih senang cakapnya orang kata lembut lagi lah. Maknanya kita boleh terima macam-macam ni. Tapi dan juga kita kurang tanggungjawab. Bila kita dah makin meningkat usia kan, bila dah masuk 20-an, 30-an, tak katalah yang umur 30-an tak boleh belajar, umur 40-an tak boleh belajar. Tapi kita waktu itu, otak kita ni, orang kata apa? Kita ni banyak lagi benda nak fikir. Kita ada banyak lagi tanggungjawab. Jadi untuk anda yang masih muda, yang masih belum ada banyak lagi tanggungjawab sebenarnya adalah pada diri sendiri. Pergilah belajar sebab ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk anda mencari apa jua bentuk ilmu. Kalau tak nak belajar di universiti sekalipun, pergilah kemahiran. Banyak sangat kemahiran dekat luar sana. Kalaupun tak nak, ada setengah lah pelajar-pelajar kita ni, dia kata saya tak nak sambung sebab tak ada duit. Ini juga yang saya selalu jumpa lah. Kenapa tak sambung belajar? Oh sebab keluarga tak ada duit. Adik, kita ada macam-macam bantuan, bentuk dana yang kita di universiti yang kita boleh bantu anda semua. Yang penting pergi belajar dulu. Banyak dana-dana yang ada kita. Kita ada zakat, kita ada jabatan agama, majlis agama yang memberi zakat. Kita ada pinjaman dan sebagainya, yang semua benda ni sebenarnya adalah untuk menyokong anda untuk anda teruskan belajar. Jadi tak ada isu pun sebenarnya kenapa pada usia yang muda tak nak belajar. Sebab tanggungjawab tak banyak lagi.
Kalau kita ni kan, kami-kami yang panel ni sebenarnya kami dah banyak tanggungjawab. Jadi bila nak belajar ni adalah satu yang lagi mencabar sebab kita kena seiring dari segi tanggungjawab, seiring dengan masa keterbatasannya nak uruskan family dan sebagainya. So adik-adik yang tak ada lagi tanggungjawab pergi belajar, manfaatkan waktu muda ni kan, anda masih lagi gagah, anda masih lagi sihat. So pergi belajar. Okay, terima kasih Puan Raja di atas penerangan yang begitu jelas tu tadi. Jadi kena ingat anak-anak sekalian kena ingat, belajar tu bukan setakat nak dapat duit je. Memanglah duit tu segala-galanya memerlukan duit kan. Duit adalah segala-galanya, tapi ada benda yang tak dapat dengan duit. Pertamanya kalau kita belajar ni, yang bagi saya lah dapat saya huraikan sikit apa yang Raja cakap, penting kita belajar tu untuk membetulkan akhlak, mendapatkan ilmu, memberi kita akal, dan juga jangan lupa satu benda, budi ni tadi. Ya, akhlak, ilmu, akal dan budi. Yang ini selalu yang orang dan adab. Ini benda yang kita dalam kita dapat dalam pembelajaran itu nanti insya-Allah adik-adik. Bisa Izan? Ya. Bisa Izan itu yang tak nak belajar alasannya gitulah. Tak ada sijil, tak ada apa, pun kaya je kan. Bawa tu boleh kaya je kan. Jadi yang nak belajar pula. Ini kita fokus pada yang nak belajar. Yang nak belajar pula kita tertanya informasi terlebih banyak sangat sekarang ni, macam-macam info ada, macam-macam pandangan yang diberikan. Jadi sebenarnya ni apa langkah pertama yang pelajar ni boleh ambil berdasarkan keputusan yang mereka terima ni tadi? Apa langkah pertama? The first step ni. Tapi cepat-cepat ikut minat atau ikut cakap mak ayah. Mana satu ni? Mana nak mula ni? Itu dia. Silakan. Semua betul. Tak lawak je. Okay. Okay. Saya setuju sebab bila kita dapat result ni dia mula nak memilih kan, nak pilih mana satu tempat, nama satu, dua apa tu. Dia sebenarnya lokasi pun main peranan juga sebenarnya. Lokasi nak belajar, lepas tu bidang, yang paling penting bidang. Dan dari pertama tadi Puan Faridah beritahu, Hajar Faridah beritahu bahawa pertama ialah bagi saya ialah kami lah sebenarnya yang duduk ni melihat bahawa pertama ialah segi minat. Saya masa di tempat saya dulu di Universiti Pertahanan, kalau kita tengok tadi Tuan kata sebut kataan tadi iaitu minat ayah dan mak, tu lain juga, minat tapi minat ayah mak lain, minat anak lain. Tapi kita nak fokus hari ni ialah minat pada anak sendiri. Contoh macam kami di PNM dulu, ramai ratusan pelajar bila masuk universiti tiba ramai yang tak perform sebagainya, sebabnya faktornya ialah ayah dan mak minat untuk jadi tentera. Itu jadi. Sebabnya apa? Ayah datuknya dulu jadi tentera, sepupu jadi tentera, itu antara satu persekitaran lah kan. Tapi bagi saya pertama ialah kita lihat pada anak tu. Maksudnya milih kursus tu tengok pada minat. Dan yang paling penting ialah kesesuaian diri sendiri. Minat tu penting tapi potensi dia ada dah boleh atau tidak. Sebab kita tengok tadi, memang saya percaya bahawa belajar tu penting. Sebenarnya bukan hanya untuk dapat ilmu penting tetapi proses kehidupan tu sebenarnya. Sebab kat situlah you akan belajar susah senang mengurus diri sendiri, bagaimana nak menggerakkan diri awak untuk pergi ke kelas tu penting juga kan. Sebab dia tak ada orang nak dulu macam sekolah mak ayah di rumah ataupun mungkin di asrama, coaching sebagainya pergi kan. Tak pergi cikgu urutan asrama warden datang sebab 1, 2, 3 tu kan. Tapi di universiti tak ada orang nak ganggu. Dapat pula kalau pelajar di luar kampus lagi lah kan. Kita pun banyak juga jumpa pelajar tak pergi kelas, kejar budak dan kelas berganti kan. Itu akan berlaku. Tetapi bagaimana proses tu, itu yang akan menyebabkan bahawa seseorang tu akan lebih matang. Yang kedua ialah saya lihat dari segi, kita tengok. Pertama dari segi minat. Lepas tu minat betul. Mungkin minat, saya minat jadi doktor tetapi tak mampu. Kan? Biologi saya D contohnya. Kan minat tapi biologi D yang contohnya lah. Ini maksudnya di situ kita ada kekuatan kita ialah tak mampu disekalakan. Dan alhamdulillah saya yakin di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi saya the best lah bagi saya. Sebelum ni pelajar bila kata mohon kadang-kadang berlaku kesilapan juga menyebabkan kerugian kat situ. Tapi sekarang alhamdulillah saya percaya kementerian dah buat banyak kajian. Baru ni kita tengok 2-3 kohort ni saya tengok lah. Dah cantik dah bahawa bila result tu keluar maka dia akan matchkan dengan potensi dan juga pelajar punya akademik. Dan akan keluar nanti daripada sistem BU hanya mengikut kelayakan anak-anak ataupun pelajar tersebut. Itu yang bagi saya the best dah. Supaya kita lihat apa kemampuan kita satu. Yang kedua ialah kita dari segi akademik pelibatan jugalah. Maksudnya kita nak bahawa pelajar ni bukan sekadar dia hebat dari segi akademik tetapi dari segi keterampilan dia juga. Contoh kalau kata pelajar tu minat ataupun bakat
dalam bidang keputusukan dan sebagainya kan. Maka bila itu kekuatannya, maka proses tu akan menjurus kepada anak-anak itu mendapatkan bakat-bakat tersebut dan juga memilihi bidang-bidang yang berkaitan. Dan yang ketiga ialah yang paling penting lah sekarang ni, dulu orang tak lihat tapi sekarang ni dah mula. Mungkin ayah-ayah, mak-mak ataupun kita sama-sama melihat dari segi analisa pasaran kerja. Kan? Contohnya dulu orang ambil je, tak kisahlah, yang penting anak aku masuk universiti. Saya masuk universiti, tetapi lepas habis tu tak tahu nak jadi apa. Baru-baru ni saya nak share pada semua. Mungkin ini antara faktor kita lihat lah. Contoh macam bidang-bidang sains contoh. Kita nampak bidang-bidang sains bukan the best tetapi ada bidang-bidang yang sains yang mungkin terlalu yang di statik kat situ. Contohnya dia tak ada bash. Contohnya bidang biologi contohnya, tapi dia tak ada lain-lain. Kalau di sekarang ni kalau bidang biologi, dalam bidang biologi dan dikaitkan dengan sains teknologi contohnya, maka di situ lebih wow factor dan menyebabkan dia peluang untuk bekerja. Tapi kalau itu saja, dia punya proses tu nak dapatkan peluang kerjaan tu agak terhad. Itu pun nak kena tengok juga. Itu bagi saya penting sebenarnya sekarang ni ialah waktu bertenang ni cantik, satu minggu bertenang, dapatkan inspirasi, matlamat dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan. Bang Hajar kata banyak dah cek balik dalam sistem UPU, sistem universiti masing-masing, dan untuk makluman hari ini dan semalam. Hari semalam kalau berada di Pantai Timur, sekarang ni berlangsung Jom Masuk You di Uniza sekarang ni. Maksudnya anak-anak warga-warga Terengganu yang berada di Terengganu sila pergi ke Uniza. Banyak booth-booth sama ada IPT ataupun Universiti Awam ataupun ITS yang berada di situ dan dapatkan nasihat, maklumat-maklumat yang lebih lanjut. Dan begitu saja, saya bila cek semalam pun dalam sistem universiti masing-masing, whatever kita type, sila kelayakan dan sebagainya, memang dah semua dah di-update. Ini bagi saya tak masalah untuk tengok. Baru ni saya tengok juga dalam sistem UiTM, menarik saya tengok. Dia buat satu sistem, di situ asasi, masukkan apa subjek ataupun kita punya markah kelayakan tu, A, B, C sebagainya, maka akan keluar scroll apa yang kita boleh dapat. Itu bagi saya memang dah mudah dah Nazrul sebenarnya. Dulu memang betul. Kita dulu ada 10 pilihan, nasib kita lah contohnya kan. Kita rasa kita minat, kita hantar. Tiba-tiba kelayakan kita tak mampu. Tapi sekarang ni dia lebih kepada method, lebih kepada apa kelayakan dan kemampuan individu sendiri dan menyebabkan bahawa mudah untuk mendapat peluang-peluang kenaikan. Dan satu lagi ialah kena tengok dari segi kos ataupun dari segi sumber kewangan lah. Sebab kita faham bahawa Universiti Awam, kami di 20 Universiti Awam ni memanglah yang paling kurang lah, yang paling murah dan sebagainya. Tapi yang paling murah kalau kita tengok ke UiTM lah kan, dia lebih murah lah. Tetapi kalau kita pergi ke IPTS dan sebagainya agak mahal dan memang sedikit mahal lah. Tetapi bukan itu alasannya. Saya yakin di bawah di Yayasan Pahang pun, bagi saya dulu saya ingat kalau jumpa anak-anak Pahang ni, diorang antara yang kaya lah kan. Yayasan Pahang, lepas tu kalau cantiknya dekat Sabah Sarawak kan, budak-budak ni hebat lah kan, allowance-nya bulanan sebagainya, whatever lah. Bagi saya banyak peluang-peluang dengan apa yang ada, tetapi yang penting ialah keinginan dan kehendak anak-anak itu untuk belajar. Saya sokong sangat, janganlah janganlah kata pun letakkan satu tak nak belajar. Salah tu sebenarnya bagi saya. Sebab dalam proses hidup kita bukan belajar tu mungkinlah. Faiza cakap betul tadi, maksudnya memang dulu orang tu mungkin tak belajar, mungkin peluang dia tak ada. Tetapi dalam proses kehidupan dia belajar banyak benda dan dia cemerlang sekarang ni. Tapi why not, kenapa kita ada ruang yang banyak, peluang yang banyak, tempat yang banyak, kenapa tak boleh pergi dan kita tak nak pergi. Contoh macam SPM, kita boleh tengok banyaklah saya dan antara yang kita dah mungkin dah terlupa sikit Nazrul ialah ni tingkatan 6 dia sebenarnya. Ini pun salah satu faktor yang utama. Sebab tingkatan 6 dulu, masa dulu tingkatan 6 ni belajar 2 tahun lepas macam SPM. Tapi sekarang ni STPM sekarang ni tingkatan 6 ni sekarang ni dia macam universiti juga. Dia by semester. Dan dia ada kirimat 3 semester, 2 semester dan dia ada kirimat masing-masing. Dan itu lebih macam memberikan impak pada pelajar kan. Dia cantik sebenarnya. Dan kalau ada juga orang buat kajian, dia kata STPM tu lebih bagus daripada matrik, dia kata. Kan dia kata sebab apa? Sebab matrik ni dia lebih terbuka sangat, open sangat, tapi STPM ni dia boleh menjurus sikit dan peluang markah tu lebih tinggi. Dan kalau tengok STPM ni dah laku dah. Kalau pelajar seorang tu dapat STPM, maka dah boleh kerja dah. Kan? Matrik, habis matrik tak ada kerja lagi. Tu dia punya perbezaan lah kan. Tetapi itu yang kadang-kadang orang terlupa. Orang terlupa bahawa STPM adalah satu kunci kuasa untuk peluang untuk dapat belajar. Dan banyak lagi lah senami CJ tinggi, agama contohnya kan. Lepas tu diploma ni bukan hanya diploma IPTA saja. Banyak sangat lah saya rasa peluang yang ada. Dan bagi saya tak ada isu. Tetapi yang penting satu lagi saya ingatkan bahawa anak-anak
dalam ni khusus kita kena tengok dari segi mesh ataupun combination di antara kita punya subjek tu. Contoh katalah kita nak ambil bidang perubatan, maka kita tengok apa core yang ada. Tak semestinya kalau sejarah dapat 7 tak boleh jadi doktor. Itu salah kan. Ada lama sejarah dapat 7 takut tak kena mana pun. Jangan risau. Ada orang tu nak ambil jadi law contohnya kan. Nak jadi masuk law lah. Tapi dia punya matematik dapat D contohnya. Dan tak masalah sebab bagi dalam sistem perkiraan tu tak kira sangat pun. Yang penting kalau law dia nak English awak, sejarah awak dan lain-lain sikit lah. Tapi itulah saya kombinasi subjek tu penting untuk melihat bersama dan tentu tengok apa benda yang you akan dapat. Dan paling penting ialah kebersamaan untuk duduk bersama keluarga. Itu paling penting. Faedah itu penting, saya setuju sangat. Itu saya buat dengan anak-anak ataupun ibu bapa yang call saya kata bila minggu depan dah boleh masuk UPU sebagainya, duduk sama-sama, tengok sesama dan pilih sama-sama supaya pilihan tu dapat kata orang pun bukan hanya kehendak pada anak atau mak ayah tetapi kehendak bersama. Dan saya yakin bila bersama buat pilihan tu maka kita dapat satu keputusan yang cemerlang untuk dapatkan letak anak yang sepatutnya. Dan yang paling penting juga ialah kadang-kadang memilih juga ni. Nak duduk di UKM ke, duduk KL mungkin dekat UKM sebab nak datang. Jauh sangat UMP tu kan, jauh kan. Nak lebuh raya dan sebagainya. Ataupun jauh lagi Kelantan tu dia. Saya pergi Munin nak Kelantan, UMK. 12 jam tu kan. Tapi tak apa bagi saya ialah kemampuan dan kehendak tu paling penting. Dan yang paling asas ialah untuk pastikan bahawa anak-anak itu dapat menghabiskan pengajian. Itu paling penting juga. Sebab masuk tu perlu dapat tetapi ada juga pelajar yang gagal di pertengahan jalan. Itu kita tak nak. Kita harap kalau boleh semua pelajar yang masuk pelajar itu dapat meneruskan pengajian start daripada asasi atau matrik dan sebagainya ataupun diploma, sambung degree, whatever sampai ijazah dapat dan mungkin lagi bagus lagi ialah sambung master dan PhD. Sebab ada orang kata budak-budak master PhD ni start dapat kerja bagi saya salah. Sebab dalam peringkat kemungkinan tinggi sekarang ni ialah kita tengah melihat bagaimana nak meningkatkan prospek para pelajar di peringkat universiti untuk ramai lagi anak-anak kita untuk sambung pengajian dalam bidang masters dan seterusnya ke tingkat PhD yang kita inginkan sebagai satu graduan yang the best di peringkat negara kita insyaAllah. Itu saja Nazrul. InsyaAllah Cik Sarizan, terima kasih di atas penerangan itu tadi ya. Sebenarnya saya kalau tak sebut pasal program matrikulasi KPM tak boleh juga. Itu adalah asal saya, majikan saya kan. Dari segi program matrikulasi itu sendiri memang dibuat untuk boleh jugalah sebagai orang kata memang salah satulah cabang dalam selain kita buat diploma, STP dan sebagainya. Jadi bukan di antara pilihan-pilihan yang boleh pelajar untuk meneruskan menyambung pelajaran selepas SPM ini dan program komunikasi juga telah memanjangkan untuk pengambilan fasa 2. Ingat adik-adik, pengambilan fasa 2 pada 24 Jun ini dipanjangkan. Maknanya kalau nak memohon program matrikulasi boleh ke website bahagian matrikulasi KPM. Kenapa? Nanti sebab takut bos saya tengok kan. Dia Nazrul kenapa tak promote program matrikulasi. Okay. Nazrul. Tapi saya sebab matrikulasi ni sebab apa? Sebab pertama ialah dia beri peluang pada semua pelajar tau. Itu menariknya. Sebab dulu saya ingat matrikulasi hanya setahun. Tapi pelajar yang mungkin result macam STPM, mungkin matematik ni kurang dan sebagainya boleh dapat peluang dapat 2 tahun. Tetapi yang penting ialah sambung belajar. Itu paling penting. Tak kena pas belajar. Dia adalah beberapa benefit tu nanti tu mungkin kita boleh di ruangan yang lain nanti. Mungkin menganjur boleh adakan pula. Okey, ini soalan yang nombor 4 ni untuk Puan Hajah. Puan Hajah, dalam dunia digital ketika ini kan ada bidang kemahiran, adakah bidang kemahiran ni mendapat permintaan tinggi? Ini soalan. Adakah bidang kemahiran masih mendapat permintaan tinggi? Katanya nanti akan ada automation, tenaga manusia kurang diperlukan. Ini kemahiran bentuk bagaimanakah yang diperlukan masa akan datang? Ini ada kaitan dengan saya ingat IR 4.0 kan? Ada Internet of Things, big data dan juga digital economy 2.0 ni. Ini yang selalu perdebatkan dikatakan kekurangan tenaga manusia akan dikurangkan dalam bidang kemahiran dan sebagainya. Apa pandangan Puan Hajah? Okey. Kebetulan saya bekerja di Universiti Kejuruteraan kan, teknologi. Memang kata revolusi industri 4.0 ni ataupun 4.0 tu menjadi orang kata bualan dah sekian lama lah daripada 2018 saya rasa IR 4.0, IR 4.0. Jadi ibu bapa dan adik-adik
yang mendengar pada hari ini, revolusi industri 4.0 ni adalah menunjukkan bagaimana perubahan dari segi teknologi yang berlaku di dalam dunia ni lah. Kita faham sekarang ni bila kita kata pendigitalan, kebanyakan benda yang kita buat sekarang ni semua di atas talian. Kan semuanya menggunakan sistem, di mana bila semuanya disistemkan, tenaga manusia itu semakin kurang diperlukan. Tapi bagi saya bila namanya robot ataupun ada sistem dan sebagainya, tetap juga kita memerlukan tenaga manusia di situ untuk menyelaras, membantu dan sebagainya, membina dan sebagainya. Jadi tak ada timbul isu pun sebenarnya kalau kita kata bidang kemahiran ni tak dapat permintaan, sebab ada perkara sebenarnya dalam kita punya industri ni sebenarnya kita masih juga memerlukan tenaga mahir manusia. Okey, dan dalam masa yang sama juga sebenarnya bila kata kemahiran yang diperlukan, of course untuk generasi sekarang ni, adik-adik yang memilih bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan IT dan sebagainya, ini adalah satu platform yang sangat bagus. Dan saya percaya sekarang ni subjek di sekolah pun dah ada yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya, kan maknanya menunjukkan bahawa dari segi peringkat sekolah sebenarnya mereka dah didedahkan dengan input-input begitulah. Jadi tapi dalam masa yang sama kita tak boleh menolak bahawa ada kemahiran-kemahiran lain yang selain daripada kemahiran teknologi ini yang kita masih perlu. Contohnya kemahiran kemanusiaan. Kemahiran kemanusiaan kita kena faham sebab kita ni adalah manusia yang duduk bermasyarakat. Jadi walaupun kita mungkin kita tak diperlukan dalam bentuk kerja-kerja yang kerja-kerja yang boleh digunakan, yang kita boleh buat secara atas talian dan sebagainya, bersistem dan sebagainya, tapi kita masih lagi memerlukan ada beberapa tugasan ataupun pekerjaan yang saya rasa bukan beberapa lah, banyak sebenarnya pekerjaan yang masih memerlukan tenaga manusia. Walaupun mungkin kita kata robot tu boleh menggantikan kita, tapi kita kena percaya bahawa ada pekerjaan yang sebenarnya kita tak boleh nak serahkan 100% kepada sistem tu sendiri. Dan sebab tu kita tengok sekarang ni sebenarnya kerajaan kita pun dah banyak menggalakkan dari segi bidang pertanian, bidang perniagaan dan sebagainya, sebab kita melihat kepelbagaian kerjaya itu bukan hanya semata-mata kerja-kerja yang orang kata di atas talian ataupun berteknologi. Kita tahu macam bila kita sebut pasal AI, artificial intelligence, di mana kurangnya macam perbanking kan, walaupun kita kata memang kemahiran ataupun pekerjaan itu berkurang, tapi sebenarnya dia bukan berkurang, tapi dia sebenarnya dia menuju ke arah yang lebih sistematik dan mungkin lebih betul bersedia, mereka lah yang akan berjaya. Tapi adik-adik jangan risau. Saya kira sebenarnya ini bukan masa sebab dia ada setengah Cik Nasrul, Cik Syah dia ada setengah mentaliti mak ayah ni kan. Dia anak dia belum masuk universiti, dia fikir dia risau nanti anak saya nak kerja apa. Okay, betul, memang kita pilih program tu sebab kita nak tahu haluan kerjaya dia, tapi kita sendiri tak tahu sebenarnya kita ni akan berkesudahan kerja apa. Tapi sebenarnya konsep dia adalah kita pergi dulu belajar dan kita alami, kita enjoy suasana belajar tu, sebab kita belajar bukan hanya belajar macam saya kata tadilah pada awal tadi, saya kata bukan belajar berdasarkan program yang kita belajar je. Kita belajar tentang manusia, kita belajar tentang kehidupan. Itu sebenarnya. Jadi bila kita keluar nanti, barulah waktu tu kita akan kenal dan kita rasa this is what we want. Okay. Jadi sebenarnya bila sebut pasal kemahiran, adik-adik semua bersedia. Okay, yang saya dapat tadi ada adik Mak Hatafi dan sebagainya. Untuk generasi sekarang ni, antara kemahiran yang adik-adik kena gilap, adik-adik kena congkil potensinya adalah kemahiran yang berkaitan dengan penyelesaian masalah, problem solving, critical thinking. Ini adalah benda-benda yang adik-adik kena bersedia. Bukan maksudnya bila kata adik ni macam mana nak belajar kat mana. Okey, dia simple je adik. Saya nampak masalah utama masyarakat kita ni adalah kita kurang membaca.
Okay, kita suka sebagai manusia normal ni, kita suka benda-benda yang fun, benda-benda yang ringan kan. Kita tak suka benda-benda begitu ilmiah. Tapi suka atau tidak, kita kena ada sedikit ilmu itu supaya ilmu itu boleh membantu kita pada masa hadapan. Okay, jadi kemahiran berfikir aras tinggi yang ada di sekolah dan sebagainya kan. Dan kemudian kita tengok juga dari segi macam saya bilang minat hobi tu kan. Contoh kita ada adik-adik kita, anak-anak kita yang kadang-kadang dia memang suka motor ataupun basikal tu elok-elok bentuknya kan. Dia tukar sana, dia repair sini-sini. Jadi kalau awak suka benda macam tu, cari guru. Jangan, sebab dalam menuntut ilmu ni sebenarnya kita tak boleh berpandu kepada pencik Google. Kita tak boleh berpandu kepada guru-guru yang tak bertauliah ni. Kita kena cari guru-guru yang kalau istilahnya kita cari orang yang arif dengan bidang dia. Jangan hanya sekadar, sebab tu kita tengok sekarang ni banyak kes yang dia boleh dia menyamar jadi doktor sebab dia belajar melalui YouTube dan sebagainya, nak buat operation dan sebagainya. Sangat bahaya. Okey, jadi sediakan skill, sediakan kemahiran daripada sekarang ni, macam mana nak kata apa, berfikir secara ketika, okey, sebab kita akan berhadapan dengan dunia yang lebih besar di luar sana. Dengan keadaan bila adanya gig tadi, GIG yang Cik Nasir cakap tadi, dengan adanya cyber security. Tengok sekarang ni masalah yang berlaku scammer di mana-mana kan. Scam itu, scam ini. Sebab apa? Sebab kita tidak bersedia dari segi diri sendiri untuk menghadapi dan ambil cakna tentang benda-benda yang berlaku ni. Sebab tu ramai orang tertipu dengan scam dan sebagainya. Macam mana pentingnya, kalau tengok sekarang ni, bayangkan kalau dulu handphone ni hanya sekadar untuk kita telefon dan sebagainya. Tapi sekarang ni handphone ni boleh katakan segala-galanya. Semua benda kita boleh buat dengan handphone. Kalau kata kita nak mengaji, kita boleh add apps untuk mengaji. Kalau kita nak nak cari waktu, kita nak baca buku, kita nak baca paper. Sekarang kita dah ada online. Even kalau kita nak tengok TV, sekarang ni Cik Nasrul kalau dulu zaman kita belajar dekat college tu, dekat asrama tu penuh kan. Orang berebut kan, nak tengok channel-channel yang kita suka lah. Kita pun masa dulu mana ada sebagainya kan. Tapi sekarang ni orang tak heran kalau tak ada TV ataupun orang kata sebab kita ada Astro on the go dan sebagainya. Contohlah ni bukan promosi. Tapi nak ceritanya, dengan teknologi yang ada, adik-adik kena bersedia. Jangan bagi alasan, saya tak suka teknologi. Kita kena bersedia, teknologi ini boleh membantu kita, tapi dalam masa yang sama kalau keterlaluan, dia boleh membahayakan kita. Okey? Sebab diri kita lah sendiri yang menentukan macam mana kita nak bersedia berhadapan dengan teknologi. Jadi bila tanya tadi pasal kemahiran, macam saya cakap tadi, kemahiran asas kemanusiaan tetap adik-adik kena belajar. Tetap adik-adik kena orang kata cari. Okey, macam mana kita nak bercakap, adab kita dan sebagainya. Benda-benda macam tu dia tak boleh diajar melalui komputer. Okey, so bila kita belajar melalui komputer, kita membaca. Tapi kita tak nampak praktis je. Tapi kita kena belajar, kita kena mengamalkan apa yang kita belajar tu supaya kita tahu cara macam mana kita nak berhadapan. Sebab kita tengok sekarang ni anak-anak kita bila terlalu bergantung dengan gadget, suasana keluarga tu macam mana. Kan? Walaupun kita keluar makan, semua orang sibuk dengan handphone. Bila makanan sampai baru kita makan. Dan kadang-kadang kita tengok dekat dalam media sosial ataupun di atas talian ni, kita berborak mungkin kita kenal lama, tapi bila kita bersemuka kita dah tak ada apa-apa nak cerita. Sebab apa? Kita rasa jadi adik-adik, kemahiran yang adik-adik kena bersedia bila menjalani revolusi industri ni, memang betul ada setengah kemahiran kita akan diambil oleh sistem, oleh robot dan sebagainya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang masih memerlukan tenaga manusia. Sebab tu adik-adik juga boleh tengok dari segi peluang dari bidang penternakan, bidang pertanian dan sebagainya, tapi dalam bentuk yang berteknologi. Bukan lagi tanam secara manual, tapi kita ada mesin-mesin yang boleh membantu mempercepatkan pertumbuhan dan memudahkan
proses pekerjaan tu sendiri. Dan benda tu sebenarnya perlukan tenaga manusia untuk mengkaji, berfikir bagaimana nak menghasilkan inovasi. So jangan risau kalau orang kata tak payah belajar tinggi-tinggi, nanti tak ada kerja dan sebagainya. Bagi saya, tak siapa tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Tapi yang penting pada hari ini adalah waktu untuk anda semua belajar. Belajarlah apa sahaja asalkan anda belajar pada gurunya. Jangan belajar benda-benda yang tak elok ataupun belajar orang kata apa? Salah guru ni sesat, ajaran sesat. Okay. So teruskan belajar. Belajar terus belajar Lagi tu ialah kita merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah SWT itu yang terbaik untuk kita. Tapi saya dapat tadi tangkap dua benda lah dari sudut kemanusiaan ni tadi dalam bentuk ilmu tu, critical thinking, dengan satu lagi saya rasa communication skill dia perlu ni. Communication skill, masalah satu ni adalah communication breakdown. Ini masalah ni. Kan, komunikasi ni sangat-sangat penting lah. Benda tu tak boleh belajar dengan mesin lah. Boleh belajar dengan teknologi kan. Segi dua benda tu. Jadi Cik Sarizan itu soalan yang kedua akhir lah, yang kedua akhir sebelum kita soalan kelima, soalan akhir kita. Tapi mungkin nanti kita ada soalan bonus ni untuk Cik Sarizan daripada penonton ni. Soalan-soalan yang panas, yang tu naik Cik Sarizan yang kena jawab. Tu dia. Razik Safwan, terima kasih Razik. Salam, nak tanya, penting sangat ke mata merit dalam pemilihan universiti di UPU? Ini memang sesuai lah kot tanya dengan Cik Sarizan ni. Mungkin boleh jawab Cik Sarizan soalan tu. Pendek tapi bernas. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, bahawa dalam pemilihan kita di PU, kita kena betul-betul cakna dan kena pilih ikut apa yang kita perlukan dan minat lah. Minat satulah saya tadi, yang penting minat, tapi yang pentinglah kelayakan. Tapi itu saya dalam sistem PU dia dah cantik dah kali ni. Dulu saya ingat lagi kita pilih, masih ingat kita zaman dulu Nazrul dengan Puan Farida, kita pakai kertas je kan. Kita isilah 10 tu kan. Kita sulur-sulur, tapi dah begitu dah, jangan isi pakai pen, pakai pensel dulu supaya boleh padam. kan susun padam, akhirnya dapat. Tapi kita rasa kita boleh dapat, kita rasa itulah kita nak, tapi belum tentu lagi. Sebab kena ingat bahawa Nazrul cakap tadi, berapa kata 300,000 pelajar SPM. Berapa saya terlupa baru ni dia kata yang dapat straight apa, 8,000, 10,000 yang dapat straight 8A, 10,000 Yang dapat 10A 9696. Hampir 10,000. 10,000 yang kita nak bawa di seluruh institut awam, lepas tu di peringkat politeknik, college committee dan lain-lain lah. Tapi kalau di UiTM paling banyak lah, sebab di seluruh Malaysia dia ada UiTM kan. Graduan memang hebat ramai sebagainya. Tapi kena ingat bahawa itulah yang akan berlaku dalam sistem yang akan dikeluarkan oleh PU tersebut. Dalam sistem merit memang betul saya faham bahawa pelajar yang ada potensi, khususnya lah kalau kita tengok lelaki dan perempuan pun ada juga dia punya peratusan. Contohnya macam di UPNM khususnya, contohnya macam UPNM memang kalau kita nak pilih sebagai pegawai kadet, maka memang ramailah 20 dengan 80%. 20 perempuan, 80% lelaki. Mungkin UMP mungkin dia banyak juga lelaki sebab dia teknikal. Tapi kalau institusi yang lain mungkin perempuan lebih banyak. Contoh macam di USIM ke, contoh di institusi lain lah. Contohnya banyak kalau kita tengok perempuan lebih banyak mendominasi di universiti. Tapi bukan kata perempuan lebih pandai, tidak. Itu tak ada fakta yang katakan. Tapi itu yang berlaku. Itu yang berlaku sekarang ni lah. Fakta yang betul ialah perempuan lebih ramai dari lelaki sekarang ni lah. Itu faktanya lah kan. Tapi saya nak bawa balik bahawa merit tu memang ada, memang penting sebab akan dikira sebenarnya. Tetapi bagi saya di peringkat kita, peringkat para pelajar anak-anak semua dan peringkat ibu bapa, yang paling penting saya tadi bila kata kita nak bidang apa yang kita nak, contoh kita nak bidang yang kata nak bidang perubatan atau bidang bersimpan kejuruteraan contohnya. Kejuruteraan apa kita nak? Kita tengoklah sebab dalam kejuruteraan ni banyak juga kan. Dan dia boleh combination. Contoh macam perubatan pun sebenarnya bukan hanya perubatan macam medik, farmasi, tapi ada juga perubatan dalam bidang kejuruteraan contohnya kan. Dan kalau tengok kejuruteraan dengan medical lebih wow factor sebenarnya sebab dia dua benda yang diperlukan contohnya. Sebab kalau tengok perubatan, doktor memang ramai sekarang ni kan. Bulan satu tiga kalau dengar baru ni, doktor dah terlampau ketepu, tapi saya dah okey balik kan. Dulu satu tiga cikgu kan. Saya ingat lagi cikgu, kawan-kawan saya dulu nak pergi sekolah, nak pergi apa? Orang panggil apa tu? Lupa saya. Nak pergi apa? Allahumma salli Muhammad. Praktikal kan.
yang nak kena penempatan sebagainya, menunggu sampai tak 1 tahun nak tunggu untuk penempatan cikgu masa 3 tu kan. Tapi sekarang dah okey. Itu yang saya kata bahawa dalam kita memilih, merit tu memang ada dalam sistem, memang dikira. Memang merit tu adalah sistem lah, dikira merit. Contohnya, pertama dari segi pelibatan pelajar anak-anak tu dikira. Kedua dari segi di antara mesh, di antara subjek tu. Contohnya kalau nak bidang law contohnya, apa subjek yang core? Core-nya ialah mungkin bahasa Inggeris. Kalau dapat A+ lagi bagus, dapat E pun bagus, A- bagus. Tapi dalam sistem selalu saya tengok baru ni A- lah setidak-tidaknya, ataupun B+ sebagainya. Kalau tak ada, dia tak akan keluar. Dia tak keluar dari sistem. Dan juga sejarah dan juga yang lain. Atau kalau nak minta contoh dalam bidang perakaunan atau bidang matematik dan sebagainya. For sure lah matematik mesti ada. AdMat bukan hanya matematik saja, tapi AdMatnya kena bagus sebagainya. Kalau AdMat mungkin dapat dalam hanya B atau C, itu dah nampak dia punya kerisauan untuk nak dapat tu. Satu juga teknik ataupun strategi juga yang mungkin nak kongsi pada malam ni. Mungkin anak ataupun pelajar boleh ambil juga sebagainya. Kalau nak minta contohnya nak minta UMP contohnya. Letak UMP, jangan segan-segan. Ada orang tu segan-segan nak letak kan. Nanti nak agih-agih lah contohnya UMP 1, UKM 1, UTM, UITM 1. No. Kalau betul-betul nak belajar kat UMP ni sebab mungkin Yayasan Pahang boleh sponsor, contoh katakan, kan, minta UMP. Pilihan pertama tak UMP, kedua minta UMP, ketiga tak UMP, dan itu menyebabkan bahawa anda semua ataupun pelajar tadi akan terus ditarik data untuk dimasukkan dalam UMP. Itu antara strategi yang mungkin kita boleh buat. Jangan kita segan-segan nak agihkan sama rata contohnya. 20 mesti 20 lah pilihan kita. Tidak. Jangan, tak semestinya. Kalau kata kita rasa itu yang pilihan kita, letaklah 2-3. Tetapi kalau contoh nak pergi contoh UMP, nak pergi ke UKM, letaklah nombor 1 UMP, nombor 2 UKM, nombor 3 UMP balik. Nombor 4 UKM jadi macam tu. Itu antara strategi yang kita boleh buat. Tetapi bidang tu juga kena betul juga. Jangan satu bidang teknikal, lepas kedua bidang pentadbiran. Dah lain lah tu. Dua benda yang berbeza sebab takut nanti dalam sistem tu dia ada sedikit dan kena ingat walaupun sistem memilih tetapi satu ketika nanti perbincangan akan dilaksanakan untuk menentukan pilihan untuk anak-anak tersebut. Itu yang saya nampak. Dan ada juga satu lagi nak kena ingatkan bahawa kepentingan juga dalam memilih tu sebab apa? Sebab bila kita sesuatu belah, mungkin kita rasa kita boleh dapat tapi kemungkinan kalau seandainya kita tak dapat dan proses rayuan berlaku, maka dalam rayuan tu juga dia akan tengok apa pilihan anda dalam sistem UPU tersebut. Itu antara yang kita kena tengok, kena pastikan bahawa bila kita buat UPU tu memang 10 tu penting tetapi try the best lah untuk milih apa yang kita nak, di mana yang kita nak dan bagaimana kelayakan kita mampu untuk dapat perkara tersebut. Itu yang mungkin sedikit perkongsian dan merit tu memang ada. Dalam sistem memang ada, dia akan kira point dan sebagainya dari segi subjek, dari segi punya aktiviti dan juga lelaki dan perempuan pun ada sedikit lah bergantung kepada pengkhususan khusus ataupun bidang yang telah diminta tu. Itu saja Nazrul. Okey, jadi merit tu ada dan benda tu sangat penting. Jadi teknik tadi Cik Sazan dah beritahu macam mana untuk tarik data dan sebagainya kalau berminat. Jadi sedar tak sedar kita dah bersiaran 1 jam 27 minit 9 saat. Yang saya baca ni lah 9 saat. Jadi mungkin seminit seorang lah kot kita bagi pada ahli panel kita ni untuk memberi orang kata pandangan lah dan nasihat kepada anak-anak pelajar, adik-adik pelajar yang sedang mendengar sama ada yang telah mengambil SPM dapat result baru ni, tak kira lah cemerlang ke, sederhana ke, gagal lulus ke dan sebagainya. Jadi kita mintalah pandangan yang pertama sekali daripada Puan Najah Farida lah. Mungkin selama 1 minit kot kita pun nak ni. Jadi mungkin ada sepatah 2 kata sebelum kita ni tutup. Sorry, saya termute kan tadi. Ada kesempatan ni saya ingin mengingatkan sekali lagi lah kepada adik-adik, pada anak-anak semua. Okay. Ini adalah masa anda memikirkan sebaik mungkin apa yang anda inginkan dalam hidup anda. Okey, tak kisah kalau dulu-dulu saya ingat zaman saya tahun 90-an lah saya masuk universiti. Kalau dulu dia ada double standard. Kalau ambil diploma ni orang nampak macam tak gah lah. Siapa masuk matrik tu okey dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni sebenarnya tak kisah. Adik boleh pilih adik nak masuk ke mana, adik nak ambil apa. Okey, kalau mungkin keputusan awak tak cantik, jangan risau, sebenarnya awak boleh mula daripada bawah. Tak ada istilah berjaya pun sebenarnya. Kalau siapa yang habis awal,
dia lah berjaya dalam hidup. Okey, ada orang kita kena faham kita ni tak sama. Ada yang mungkin apa kata, dia punya life dia tu lambat sikit. Kita panggil dia boomers. Okey, jadi teruskan apa jua pilihan yang adik nak. Okey, dan jangan lupa buat istikharah, minta restu mak ayah, buat homework. Okey, buat homework ni maksudnya carilah info daripada pihak-pihak yang berkaitan supaya anda tak tersalah pilih bidang. Dan andai kata anda dah dapat offer letter dan anda belajar tetapi bukan bidang yang anda suka, yakin bahawa yang menentukan apa yang anda dapat itu bukanlah hanya usaha anda, tapi sebenarnya adalah ketentuan daripada Allah Taala. Jadi mungkin ada hikmah yang kita tersirat, kita tak tahu kenapa anda belajar di tempat itu. Okey, terima dan cuba ikhtiar. Dia tak semestinya mungkin anda tak minat, tapi sebenarnya minat tu boleh datang kemudian bila anda rasa anda boleh, anda berusaha. Itu sajalah saya punya kata seminit saya punya kata apa? Pesanan lah kepada mereka. Pesanan. Terima kasih pada Puan Aja di atas pesanan, nasihat dan pandangan itu tadi supaya boleh memberi manfaat untuk jalan cahaya kepada ibu bapa dan juga adik-adik yang mengenal. Mungkin Cik Sarizan pula mungkin panduan dan nasihat. 1 minit insya-Allah Okey. Saya nak cerita sikit je. Besok adalah hari convocation UPNM. Ada seorang pelajar ni esok dia akan memberikan ucapan mewakili graduan. Dan pelajar ni adalah pemenang anugerah diraja. Pelajar ni sebenarnya adalah pelajar yang telah pun gagal semasa tahun 2, semester ketiga. Gagal dan lepas tu dia keluar quick. Lepas tu dia masuk balik UPNM dan ambil pengajian lain. Dan akhirnya hari ini, esok beliau akan dinobatkan sebagai pelajar anugerah diraja yang bagi saya kalau itu tertinggi lah, yang tertinggi sekali. Dan esok dipilih sebagai seorang wakil untuk bercakap mewakili seluruh graduan yang convocation untuk 2 kohort. Itu saya kata tadi bahawa kegagalan tu bukan masuk kegagalan seterusnya, tapi kegagalan tu mengajar kita lebih baik lagi dan insya-Allah kita akan dapat yang terbaik hidup kita. Itu saja. Nazrul. Alhamdulillah, rasa tak puas untuk kita mendengar perkataan-perkataan baik-baik hikmah daripada ahli panel kita pada hari ini di platform media sosial Yayasan Pahang ini tadi. Maknanya pada penonton-penonton yang ada, ibu bapa, adik-adik, sentiasalah support platform Yayasan Pahang ini sama ada di Facebook ataupun di YouTube. Subscribe, like dan share. Ini benda selalu berlaku kan, subscribe, like dan share lah. Maknanya supaya kita berkongsi ilmu ini kepada yang lain mungkin tidak dapat bersama kita pada malam ini. Jadi terima kasih kepada pihak Yayasan Pahang yang memberi platform untuk sama-sama memberi hikmah kepada semua yang mendengar pada hari ini, dan semoga dengan majlis ilmu yang dianjurkan ini memberi manfaat buat pada semua yang menonton pada hari ini. Alhamdulillah, kalau ada rezeki kita jumpa lagi di waktu yang lain insya-Allah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.